Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dalam bahagian pengenalan ini, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang gharar di dalam insurans konvensional. Okey, insurans merupakan satu perkara terpenting di dalam mengurus risiko dan dalam merancang kewangan. Pada hakikatnya, insurans merupakan satu instrumen yang dibina bertujuan untuk mengurus dan menjamin risiko pencarum daripada berlaku sebarang kebarangkalian buruk dan kemudaratan yang boleh melanda setiap pencarum. Walau bagaimanapun, matlamat yang baik tidak cukup untuk menghalalkan sesuatu perbuatan di dalam Islam yang mana tujuan yang baik mesti didapatkan dengan cara yang baik. Seperti yang kita ketahui, insurans syarikat yang menguruskan insurans konvensional ini dari aspek pengurusan akaun dan proses kerja adalah tidak mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan, yang mana syarikat ini lebih bergiat aktif terlebih dahulu berbanding syarikat takaful insurans yang baru diperkenalkan. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Al-Ehwal Ugama Islam Malaysia telah memutuskan bahawa semua jenis insurans konvensional sama ada insurans nyawa, insurans am serta mempromosikannya adalah haram. Begitu juga dengan majoriti ulama yang mengharamkannya disebabkan olehnya terdapat di dalamnya unsur yang diharamkan oleh syarak seperti riba, maisir dan gharar, yakni ketidakpastian. Menurut istilah perundangan Islam, gharar ini dikaitkan dengan kontrak jual beli yang diharamkan kerana ianya mengandungi unsur yang meragukan yang mana akan menyebabkan berlakunya perselisihan di antara pembeli dan penjual. Menurut Imam Al-Qarafi, gharar ini merupakan akad yang tidak diketahui dengan tegas adakah kesan akad itu terlaksana ataupun tidak. Contohnya seperti menjual burung yang masih di udara ataupun ikan yang masih di dalam kolam. Hal ini merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam berdasarkan firman Allah, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang dilarang. Sebaliknya, berjual belilah kamu dalam keadaan redha meredai." Namun begitu, Islam sebagai sebuah agama yang syumul sentiasa menyediakan jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan yang berlaku, terutamanya dalam permasalahan berkaitan insurans konvensional ini yang mana Islam telah menetapkan alternatif lain kepada insurans yang berasaskan kepada konsep takaful di mana ianya dibina di atas dasar prinsip ta'awun, tolong-menolong, tadamun, saling menjamin dan takaful, saling menanggung, yang mana ianya diterjemahkan dalam konsep tabaruk. Melalui konsep ini, setiap pengguna takaful bukan sahaja mencari perlindungan untuk dirinya sendiri semata-mata, tetapi mereka juga bersatu dan bersepakat dengan mengamalkan konsep tolong-menolong di antara satu sama lain seandainya ada di antara mereka yang memerlukan bantuan di atas sebab musibah yang menimpa. Konsep ini juga terhindar serta bebas daripada isu riba, gharar serta segala bentuk penipuan yang mungkin akan berlaku kerana ianya telah dibina berpandukan prinsip syariah yang ditetapkan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bentangkan berkenaan konsep gharar. Mula-mula sekali, apakah itu definisi gharar dari sudut bahasa dan juga istilah? Gharar dari sudut bahasa bermaksud kekurangan, bahaya dan kecenderungan yang mengarah kepada ketidakpastian. Manakala dari sudut istilah ni pula, gharar merujuk kepada sesuatu yang tidak ketahui hasilnya. Menurut istilah daripada beberapa pendapat ulama seperti Al-Zarkashi dengan mengatakan bahawa gharar adalah suatu transaksi yang tidak diketahui, manakala seperti yang didefinisikan oleh Ibn Taymiyah, gharar itu sebagai transaksi yang tidak diketahui hasilnya. Sekarang mari kita beralih kepada dalil pengharaman gharar. Seperti mana yang kita ketahui, larangan mempraktikkan gharar dalam setiap memualat adalah dilarang sama sekali. Allah telah menyebut dalam Al-Quran mengenai larangan gharar ini dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Di sini Rasulullah SAW juga
bersabda akan larangan gharar itu sendiri, yang mana telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maksudnya, Rasulullah SAW melarang jual beli yang menggunakan anak batu dan gharar. Dari sini kita dapat ketahui bahawa Rasulullah SAW sendiri melarang jual beli yang mengandungi tipu daya di dalamnya. Seterusnya, mari kita beralih kepada jenis-jenis gharar. Gharar ini kadang-kala melibatkan segala jenis muamalat yang berkaitan. Antara jenis-jenis gharar yang kebiasaannya berlaku dalam akad muamalat sama ada dalam jual beli, perkongsian dan pelbagai transaksi lain. Di sini, ulama telah membahagikan gharar kepada 3 jenis. Gharar yang pertama adalah gharar berlebihan, iaitu membatalkan transaksi kerana mafsadah. Asal gharar berlebihan ini, seperti mana yang dikatakan oleh Ibn Rushd, adalah berbentuk kejahilan dan pengetahuan yang tidak diketahui tentang subjek akad, keraguan mengenai kewujudan subjek akad, atau ketidakketahuan mengenai harga atau kuantiti subjek akad. Maka akad yang mempunyai gharar ini adalah dilarang sama sekali. Kedua, jenis gharar yang kedua pula adalah gharar kecil, yang mana mempunyai ruang toleransi di dalamnya. Mengenai pandangan gharar kecil oleh Abdul Walid Al-Baji pula, gharar ini adalah gharar yang akan dijumpai pada hampir semua kontrak, tetapi penampakannya adalah kurang jelas berbanding gharar berlebihan. Dan jenis gharar yang terakhir adalah gharar pertengahan, yang merupakan gharar yang mudah untuk dinilai dan diletakkan di antara dua kategori tadi. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih pula kepada syarat gharar. Terdapat ramai fuqaha yang memberikan pendapat mereka tentang syarat gharar ini. Akan tetapi, pendapat yang paling menarik yang boleh diterima adalah pendapat daripada Ad-Dharir. Jadi, beliau telah mengemukakan 4 syarat yang menyebabkan sesebuah kontrak jual beli itu menjadi tidak sah. Jadi, 4 syarat tersebut ialah: yang pertama, gharar yang berlaku tersebut adalah keterlaluan berdasarkan keadaan, masa dan tempat. Yang kedua, kontrak yang terlibat hendaklah kontrak pertukaran dua hala yang melibatkan harta, termasuk juga jual beli, sewa dan perkongsian. Yang ketiga, gharar tersebut mestilah melibatkan komponen utama kontrak seperti harga, barangan, bahasa yang dipakai dan sebagainya. Manakala syarat yang terakhir ialah terdapat kontrak lain yang tidak mengandungi gharar, seumpama dengan kontrak yang terlibat. Seterusnya adalah berkaitan dengan kontrak insurans yang melibatkan gharar. Ia terbahagi kepada 4 pecahan, iaitu ragu-ragu dengan tempoh kelangsungan kontrak, kewujudan kontrak dan pampasan, pembayaran pampasan dan juga jumlah wang pampasan atau premium yang sebenarnya dijelaskan. Menurut Abdullah Muslih, beliau mengatakan bahawa gharar ini boleh diketahui melalui 3 bentuk ataupun keadaan, iaitu yang pertama, barang yang hendak dijual semasa transaksi jual beli dijalankan belum ada ataupun dikenali sebagai makdum. Hal ini difahamkan bahawa penjual berkenaan dia tak mampu berikan barang yang hendak dijual tersebut sewaktu akad beli dilakukan, sama ada barang itu masih padanya ataupun tidak. Contohnya macam kita jual ikan yang masih ada dekat laut ataupun burung yang dekat udara lagi. Jadi contoh ni diambil berdasarkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, iaitu janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air kerana itu adalah gharar. Jadi bentuk gharar yang kedua pula ialah jual beli barang yang tidak jelas transaksinya. Sebagai contoh ialah ketidakpastian barangan. Okey, macam contohnya ada 2 barang yang berbeza dari segi kriteria dan juga kualitinya dalam satu transaksi tu. Tapi penjual ni dia tak bagi tahu pun barang mana yang lebih elok ataupun lebih baik sewaktu jual beli tu dilakukan. Jadi Rasulullah SAW telah melarang umatnya untuk melakukan bai'atain fi bai'ah, kerana jual beli yang termasuk dalam gharar ini adalah jual beli yang diadakan undian ke atas barangan jualan tersebut dalam berbagai bentuknya. Dan bentuk gharar yang terakhir ialah transaksi jual beli barang yang tiada kemampuan untuk diserah atau diterima. Okey, dia dapat dilihat dengan adanya keraguan dalam jumlah harga barang yang harus dibayar. Okey, umpamanya kita nak beli satu barang dan barang tu terlalu mahal. Bila kita cakap barang tu terlalu mahal, penjual tu cakap harga barang jualannya ni bersesuaian dengan harga barang yang ada pada hari ini. Jadi dapatlah dilihat bahawa keraguan yang wujud dalam jual beli ini adalah ilah dari hadis yang menyatakan bahawa larangan berjual beli terhadap buah-buahan yang masih belum boleh digunakan.
Pada kebiasaannya, horor ni dia terjadi apabila peserta-peserta kontrak tersebut tak pasti ataupun tak tahu tentang keadaan perlindungan manakah yang akan terjadi dan berapa besar kesan kepada pemegang polisi apabila kontrak itu ditandatangani. Antara faktor yang menyebabkan masalah sebegini muncul adalah kerana kontrak insurans itu dipengaruhi oleh untung nasib dan perbezaan jumlah wang yang diberikan oleh setiap pihak. Kontrak insurans dikatakan mempunyai gharar kerana sekiranya tiada tuntutan yang dibuat daripada pihak pertama iaitu daripada pihak peserta, maka pihak kedua iaitu syarikat insurans itu sendiri akan memperoleh semua keuntungan yang dikenali sebagai premium tersebut. Jadi pihak yang pertama tadi tak akan dapat apa-apalah, tak akan dapat sebarang keuntungan. Jadi pernyataan ini bertepatan dengan pendapat daripada seorang ilmuwan Islam iaitu Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan bahawa gharar itu merupakan sebuah kontrak yang menguntungkan satu pihak saja, manakala pihak yang kedua tidak menerima sebarang keuntungan. Berdasarkan laporan daripada Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Islam di Malaysia, menjelaskan bahawa kontrak insurans yang diamalkan di Malaysia kini mengandungi unsur-unsur gharar kerana sesuatu barang itu adalah tidak jelas penyataannya. Akan tetapi ia juga turut mempunyai sebab lain, antaranya ialah tidak jelas tentang status pendapatan semula bayaran yang dijanjikan. Yang kedua, kadar bayaran tidak diketahui dan tiada tempoh masa yang tepat. Seterusnya ialah jenis insurans yang menggunakan gharar. Secara umumnya, insurans merupakan satu medium yang digunakan sebagai perlindungan daripada suatu kemalangan. Ia berfungsi dengan cara suatu pihak mengeluarkan kadar bayaran yang tertentu dan diserahkan kepada syarikat insurans sebagai perlindungan dan ganti rugi sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau risiko yang tertakluk di dalam perjanjian. Antara insurans yang paling umum di negara kita ialah insurans konvensional dan takaful. Meskipun pada dasarnya insurans konvensional menawarkan skim-skim yang sama seperti yang ditawarkan oleh takaful, iaitu skim insurans am dan insurans hayat, namun yang demikian, insurans konvensional diharamkan atas sebab wujudnya unsur gharar atau ketidakpastian di dalam kontrak tersebut. Terdapat 3 jenis insurans yang menggunakan gharar, iaitu yang pertama, insurans hayat konvensional, yang kedua, insurans perubatan konvensional, dan yang ketiga, insurans am konvensional. Bagi insurans hayat konvensional, ia merupakan satu bentuk kewangan yang diberikan kepada tanggungan sekiranya penerima tersebut meninggal dunia. Namun, insurans hayat ini tidak dibenarkan kerana ia terdapat unsur gharar dari sudut akadnya dan ia telah menyalahi prinsip-prinsip Islam. Hal ini bertepatan dengan keputusan Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan yang memutuskan bahawa insurans nyawa konvensional adalah suatu muamalah yang fasad disebabkan wujudnya elemen ketidakpastian dalam akad yang dijanjikan oleh pihak insurans. Oleh itu, boleh dirumuskan bahawa insurans hayat konvensional adalah diharamkan disebabkan mempunyai unsur gharar. Seterusnya, jenis yang kedua ialah insurans perubatan. Insurans perubatan secara umumnya merupakan satu bentuk perlindungan dan tanggungan kos perubatan dan pembedahan. Jika dilihat, insurans perubatan ini dilihat sama seperti insurans nyawa, namun ia sebenarnya berbeza dari sudut elemen yang dilindungi disebabkan insurans perubatan lebih memfokuskan kepada hal yang berkaitan perubatan dan kesihatan seperti kos hospital, hilang keupayaan dan sebagainya. Namun, insurans perubatan konvensional ini juga dikhawatiri mempunyai elemen gharar, iaitu dari sudut akadnya. Sebagai contoh, dalam satu akad perjanjian yang mana pihak insurans berjanji untuk menanggung semua kos perubatan penerima. Namun, apabila penerima tersebut memerlukan kos tersebut, pihak insurans membatalkan penyaluran kos tersebut disebabkan tempoh insurans yang belum matang.
Jadi, jika dilihat kepada contoh ini, perkara ini adalah termasuk dengan elemen horor kerana ia mempunyai kesamaran dan ketidakjelasan pada akad tersebut. Kerana pada asalnya, perkara yang disebut itu tidak dinyatakan di dalam akad. Hal ini secara terangnya menjadikan insurans perubatan konvensional ini adalah haram dan ditegah kerana ia menyalahi agama Islam. Seterusnya yang terakhir ialah insurans am konvensional. Insurans am bertindak sebagai pelindungan terhadap kerugian apabila berlakunya kecurian ataupun kerosakan harta peribadi. Jadi bagi insurans am, ia merangkumi insurans kenderaan, rumah dan juga harta peribadi. Walaupun insurans am ini dilihat menyediakan perkhidmatan yang sama seperti takaful, namun ia tetap mempunyai unsur horor dalam beberapa keadaan ataupun situasi, iaitu antara elemen horor yang terdapat di dalam insurans am ialah dari segi keputusan kontrak, pertukaran dan juga tempoh kontrak. Seterusnya, saya akan memberikan kesimpulan kepada perbincangan kumpulan kami. Sudah jelas lagi nyata bahawa gharar itu termasuk dalam perkara yang haram. Oleh itu, sebagai masyarakat Islam, kita perlulah sedaya upaya untuk meninggalkan perbuatan gharar ini agar hidup lebih diberkati dan dirahmati Allah. Dapat dikesan beberapa impak negatif gharar ini. Antaranya ialah mengakibatkan penindasan atau ketidakadilan dan risiko kehilangan aset untuk satu pihak atau kedua-dua pihak yang terlibat. Selain itu, boleh menyebabkan berlaku permusuhan antara pihak yang terlibat dalam urusan tersebut. Akibat daripada permusuhan itu, boleh menyebabkan pihak yang terlibat menanggung risiko yang sepatutnya dapat dielakkan sekiranya tiada unsur gharar dalam urusan yang dilakukan. Terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk membanteras gharar ini. Antaranya ialah umat Islam perlu mengambil pendekatan at-tabayyun, iaitu meneliti setiap perkara terlebih dahulu, dan al-ihtiyat, iaitu perlu berhati-hati dalam segala urusan yang dilakukan. Selain itu, masyarakat Islam perlu memastikan setiap urusan mereka dilakukan mengikut syariat Islam seperti memilih insurans takaful berbanding insurans konvensional. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih kerana memberikan tumpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.